Salam and hi everyone, welcome back to Bongkar Seram Channel. Terima kasih guys kepada korang yang masih setia bersama kami di Bongkar Seram Channel. Pada subscribe Bongkar Seram Channel, terima kasih banyak-banyak. Sebab kita orang still lagi mampu untuk buat konten ni. Sebab korang yang ada like, walaupun tak banyak, korang membuatkan kita orang bersemangat untuk buat konten lebih lagi. Terima kasih guys. Untuk korang yang baru sampai dekat channel ni, minta tolong sangat untuk korang subscribe kita orang, bantu kita orang untuk reach 1k subscriber untuk Bongkar Seram Channel. So kita orang akan boleh bercerita banyak lagi tentang kisah-kisah seram yang mungkin ada di antaranya akan menjadi favorite anda dekat rumah. So, itu yang dikatakan. So guys, anda masih ingat lagi tentang kisah hantu kambak part 1 yang diceritakan hari itu? So hari ini Des nak ceritakan tentang cerita hantu kambak batu. Cerita ni Des akan katakan yang cerita ni akan berakhir dengan tragedi lah. So bagi korang yang belum tengok lagi hantu kambak part 1, korang harus tengok dulu hantu kambak part 1 untuk korang tahu lebih dalam lagi tentang karakter, tentang apa yang terjadi di part 1, supaya korang tak blur sangat bila korang jump to part 2. So bila dekat part 2 ni adalah conclusion untuk semua kejadian-kejadian yang berlaku. Tapi apa-apa pun, Des nak minta korang semua, sebelum korang layan lebih lanjut lagi dalam Bongkar Seram Channel, korang jangan lupa untuk subscribe kita orang, tekan bell notification untuk korang dapatkan lebih banyak notification daripada kita orang, and korang boleh tahu bila kita orang upload new video. Okay guys, sebelum tu kita layan intro dulu. Okey, tanpa basa-basi, Des terus mulakan untuk bercerita tentang kisah hantu kambak batu. Di episod sebelum ni, hantu kambak batu ni kita terhenti ketika kehilangan Mena. So kehilangan Mena ni menggemparkan seluruh penduduk kampung. Ibu bapa Mena meratapi kehilangan Mena dengan sangat sedih. Mereka menangis, Mena, pulain kami baru anak. Sambil meratapi, sambil meraung, terutama ibu Mena yang macam tak dapat menerima hakikat anak ni lah. So ketua kampung tu tadi, dia mengambil inisiatif untuk mengumpulkan semua orang yang boleh ikut cari serta sekali untuk misi pencarian Mena yang hilang tu. So, penduduk kampung kumpulkan semua lelaki yang ada dekat rumah panjang tersebut, semua lelaki, orang-orang tua dan perempuan yang boleh ikut sekali untuk mencari Mena. So, malam tu juga kampung-kampung, hutan-hutan di sekitar kampung diteliti, dipenuhi dengan obor-obor api, sambil orang-orang kampung memanggil-manggil nama Mena. Mena, sini lah Mena. Itu yang orang kampung panggil. Tapi tak ada satu pun sambutan daripada Mena yang kedengaran. Cuma semakin dalam mereka orang mencari di rambutan tersebut, makin dalam pencarian orang-orang kampung, makin dalam, tiba-tiba mereka tersentak. Jikalau dia orang memanggil nama-nama Mena, tiba-tiba dia orang terdengar bunyi ketawa kanak-kanak di sekitar. Mula-mula tu macam sikit je guys, sikit je. Dia macam ketawa sikit, lepas tu makin lama makin riuh lagi. Orang-orang kampung mula ketakutan. Orang-orang kampung ada yang mula merasakan yang bulu roma dia orang tak mula berdiri, rasa tak sedap hati, rasa macam ada something, benda yang tak kena yang berlaku. So dalam diorang tengah mencari Mena, tiba-tiba
Seorang penduduk kampung pun memanggil, "Oi, Ditu, aku tertemu ke selipar ya." Seorang penduduk kampung tadi, dia menemukan selipar Mena di tebingan sungai. Selipar yang mereka orang sangat kenal, iaitu dimiliki oleh Mena. Tetapi apa yang mengherankan mereka adalah, apa yang mengheran dan menyeramkan bagi mereka, kawasan selipar yang ditemui itu, selipar lepas tu tapak kaki Mena tu tadi, dia menuju kepada arah pohon ara yang besar. Pohon ara yang diketahui umum menyimpan mistik, tenaga mistik yang sangat misteri, yang sangat ditakuti oleh penduduk-penduduk kampung. Di situ mereka terdengar bisikan-bisikan, mereka terdengar tawa anak-anak, sayup-sayup pendengaran bunyi bunyi seperti kanak-kanak bermain. So orang kampung pun semakin kuat menggigil, semakin rasakan ketakutan tu. And then ketua kampung tu tadi, dia seperti mengetap bibir dia, guys. Dia mengetap bibir. Dia dalam keadaan yang marah, tapi dalam keadaan yang sedikit bimbang dan takut juga, guys. Sebab dia macam dapat agak ada something yang tak. So dia pun cakap macam ni, "Aram kita pulai." Tak layan utai itu. Utai macam nak ulih adu kita diri. Kita mesti kau ngigak mana. Tu bakal pengawak utai keterjaan tu. Itu yang dikatakan oleh si ketua kampung pada anak-anak buah dia, orang-orang kampung yang ikut serta mencari untuk misi pencarian Mena. So diorang pun balik pada rumah panjang. Di rumah panjang tersebut, mereka memanggil seorang manang ataupun dukun tua yang rambut dia dah pun beruban. Rambut dia beruban, bawa tongkat kecil. Apa yang disediakan oleh manang tersebut, dia membawa satu tempayan kecil. Dia membawa dupa untuk meletakkan kemenyan. And then dibawakan seekor ayam putih. Sebelum dia mula untuk membuat ritual-ritual yang diperlukan, dia dah cakap, kalau ada sebarang bunyi daripada luar, apa-apa bunyi pun jangan endahkan. Yang itu bukan Mena. Itu adalah mungkin suara. So, mulalah ritual si dukun ni, si Mana. Dia memulakan jampi-jampi dia. Dia mula bakar kemenyan. Bila dia mula bakar kemenyan, dia mula membaca jampi dia. Mula-mula perlahan. Suddenly dia mendadak. Dia macam lebih lama, lebih tinggi suaranya. Dan ayam pun disembelih. Darah ayam tu tadi diletakkan di dalam tempayan kecil tu. So bila darah ayam diletakkan dalam tempayan kecil, tak semena-mena, tiba-tiba angin bertiup kencang, masuk ke dalam rumah panjang. Obor-obor api kat situ, pelita dan lilin hampir nak terpadam. And then si Manang pun cakap, "Paluk kaki kau, paluk." Anang palat, anang gak laju, paluk. Muni berkata tadi. So duduk rumah panjang yang melakukan tugas untuk memukul gong pun, dia memukul gong ikut apa yang Manang tu cakap. Dia pukul dia gong. Si Manang terus membaca jampi-jampi dia. Dia membaca. Tiba-tiba terdengar suara kanak-kanak yang sangat familiar dengan dia. Familiar sangat-sangat. Iaitu suara Mena. Apa yang Mena katakan adalah, "Indai, Apai, tolong aku. Indai, Apai, tolong aku." So bila ibu Mena mendengar anak, bunyi suara anak dia macam tu, dia pun cakap, "Belah." Dia berlari nak keluar tu, tapi sempat muncul si husband dia, si bapa Mena tu tadi, sempat untuk menangkap, dan penduduk kampung
pun beberapa orang penduduk kampung menenangkan si ibu. Ketua kampung dia cakap, "Anang nan kia, anang keluar dari rumah tu nan. Tak tahu keluar dari rumah tu. Nyak bukan nyawa benar. Nyak hantu kampung." Itu yang dikatakan oleh ketua kampung. Ia mengatakan dekat ibu benar, ya itu bukan benar. Itu adalah suara yang menyerupai benar, tapi itu bukan benar. Itu hantu kampung. So bila habis si ketua kampung cakap macam tu, tiba-tiba suara kanak-kanak dia macam ada sekerungan kanak-kanak. Bunyi suara dia macam banyak tau, banyak suara kanak-kanak yang tengah bermain sekitar tu. Di sekitar tu banyak guys, dia banyak sampai orang-orang yang ada dekat dalam rumah penjaga ni dia ketakutan. Ada yang ketakutan, ada yang menggigil mendengar tu. Tapi si dukun ni teruskan dia punya. Dan sampailah ada titik tu tamat je dukun membaca jampi, tiba-tiba bergema bunyi suara kanak-kanak dia meraung seperti. Time tu lilin sempat dipadam semua. Dan apa yang berlaku lepas tu, si Manang dia kumpulkan semua orang yang boleh yang berani untuk ikut serta dengan dia sekali, bersama dengan ketua kampung dan juga ibu bapa Manang tu. Diorang berjalan menuju ke arah pohon ara. Di pohon ara tu, itulah pertama kali diorang tengok sebilangan besar kanak-kanak yang seumuran dengan benar tu tadi bergayutan bermain di sekitar situ. Apa yang pelik adalah kanak-kanak tu bukan kanak-kanak biasa. Itulah hantu kampung guys. Mata merah, telinga dia panjang, gigi dia orang senyum tu bukan macam senyum. Dia senyum yang menyeramkan dengan gigi yang panjang. Semua mata memandang orang-orang kampung, Manang, ketua kampung dan juga ibu bapa Manang. Tiba-tiba mereka terhenti bila mengetahui yang ada orang datang ke situ. Tapi di ramai-ramai kalangan hantu kampung, di tengah-tengah diorang ada Benar kan? Benar dengan pandangan kosong, muka pucat, baju yang kotor. Tidak seperti Benar, pandangannya sangat kosong. Bila kita imagine benda tu, dia memang tak ada perasaan lagi. Itulah yang boleh dikatakan, Benar memang tak ada perasaan lagi. Dia seumpama macam kosong je, jiwa dia kosong. Si ibu Benar pun bila melihat anak dia macam tu, dia pun panggil, "Benar, pulai baru nak, pulai baru nak apa nak." Si bapa pun cakap, pulai nak. Tapi mereka sempat dihentikan oleh orang-orang penduduk kampung. Masa tu si hantu kambah, golongan hantu kambah ni tadi, diorang ketawa, diorang melekehkan tangisan ibu bapa Benar tu. Diorang melekehkan, dia macam bunyi, dia macam dia ketawa sambil diorang bermain tak mengedahkan apa pun yang berlaku kat situ. Si Manang mengetap gigi dia. Dia terasa geram sebab dia seperti dipermainkan. Dia rasa maruah dia dipermainkan oleh benda tu. Dia ingin melawan benda tu juga. Tapi bila dia disedia nak melawan benda tu, si Benar dengan hantu kambak tu tadi, diorang berlari. Tiba-tiba diorang menghilang di sebalik pohon ara. Si dukun tu dia mengambil inisiatif. Dia memulakan balik dia punya bacaan jampi tu tadi. Ayam terus disembelihkan, darah ayam dialirkan ke arah pohon ara tersebut. Terus dia membaca jampi-jampi dia. Jampi-jampi yang dibacakan tu semakin lama semakin tinggi, sama seperti tadi. Mula-mula perlahan, makin lama makin besar suara si dukun. Tapi bila si dukun hampir nak habis pembacaan dia, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang sangat, ribut dengan bunyi gunung sekali. Dia macam
tak henti. Dia tak henti itu. Obor dia orang terpadam. Obor dia orang terpadam. Bila obor dia orang terpadam, dia tempayan kecil yang si Manang tu bawa tiba-tiba terbelah dua dan mengeluarkan asap. Terbelah dua dan mengeluarkan asap. Itu yang membuatkan Manang tersebut terduduk. Suara kanak-kanak pun berbunyi lagi. Dia mengetawakan kekalahan si Manang. Si Manang dengan muka yang pucat, muka yang rasa bersalah terhadap ibu bapa Manang. Dia hanya mampu mengatakannya. Dia minta maaf. Dia tak dapat untuk menyelamatkan Manang. Dialog dia lebih kurang seperti ini, guys. Aku minta ampun, guys, seruhai. Tang aku nak uliah ngemaik baru. Semangat. Oh, tubuh Manang pulainya kita baru. Aku minta ampun sekali lagi. Dah penghabis cara dah aduh aku. Tapi itu tak jadi. Manang kempu kita lagi. Itu yang dikatakan oleh Manang. Ibu bapa Manang merawung menatapi pemergian Manang. Bermula daripada hari itu, kan, si ketua kampung pun mengatakan tak ada seorang pun kanak-kanak dibenarkan bermain bila hari dah pun datang. Apa yang terjadi ini menjadi pengajaran untuk mereka di rumah panjang tersebut untuk tak sekali-kali membenarkan anak-anak bermain di luar selepas petang kerana dikhawatiri mungkin boleh menjadi mangsa seterusnya untuk keganasan hantu, guys. And then, guys, ibu bapa Manang terus meratapi pemergian Manang. Mereka iba, sedih. Teri dengan Lajang pun mula menjadi pendiam, mula menyimpan banyak rahsia. Diorang rasa bersalah yang amat sangat disebabkan oleh diorang yang membawa Manang untuk bermain sorok-menyorok menyebabkan benda tersebut terjadi. Mereka berdua meletakkan semua kesalahan di atas bahu mereka dan meratapi pemergian Manang serta rasa bersalah seumur hidup mereka. Kita tahu, kan, sometimes pantang larang yang diberi ataupun diberitahu kepada kita oleh nenek moyang kita, oleh datuk ataupun nenek kita, dia nampak remeh, guys. Tapi benda tu seboleh-bolehnya janganlah kita bermain. Kita tak tahu kebenaran apa yang terjadi di sebalik cerita tersebut. Sebab cerita ni daripada orang yang menghantar kepada kita, pendengar yang menghantar kepada kita. Cerita ni tadi adalah daripada datuk beliau. Datuk kepada datuk beliau yang menceritakan. So datuk kepada datuk beliau tu adalah Lajang. Ini yang diceritakan kepada kami. Cerita ni sama ada betul ataupun tak, kita tak tahu. Tapi apa yang kita boleh belajar kat sini adalah bila ada pantang larang, jangan dilanggar. Sebab kita tak tahu apa yang bakal berlaku kalau kita langgar pantang larang. Okay, guys, itu saja untuk hantu kambak untuk part 2, guys. Terima kasih kepada korang semua yang dah tengok sampai habis video ni, korang yang dah layan cerita ni sampai habis. Des ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi mendengar Des berceloteh bercerita dekat korang untuk cerita seram kali ni. Cerita seram kali ni personally bagi Des memang agak menyedihkan sebab ending dia menyedihkan lah, guys. Menyedihkan. Tapi apa-apa pun, guys, untuk korang yang baru singgah dekat channel ni, jangan lupa untuk korang untuk subscribe channel kita orang, tekan bell notification untuk dapatkan notification bila kita orang ada upload video-video baru, guys. And then jangan lupa untuk follow kita orang dekat Facebook, TikTok dan Instagram untuk korang showkan support you guys untuk kita orang, so supaya kita orang lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang baru. And then, guys, sebelum Des nak mundur diri, kita jangan lupa untuk tagline Bongkar Seram. Semakin dibongkar, semakin seram. Okay, jumpa lagi, guys, di next episode. Bye-bye and salam. Bye.